Bab 4, Nisbah, Kadar dan Kadaran. Matematik tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar 4.3 Kadaran. 4.3 Kadaran. Hubungan antara nisbah dan kadaran. Standard pembelajaran. Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. 4.3 Kadaran. Hubungan antara nisbah dan kadaran. 1. Kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. 2. Jika nisbah dua pasangan kuantiti adalah setara, maka dua pasangan kuantiti itu adalah berkadaran. 3. Kadaran boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Kita tengok contoh di bawah. 40 perkataan dalam 5 minit. Dia adalah sama dengan 160 perkataan dalam 20 minit. Okey, anda boleh guna 5 darab 4 kamu akan dapat 20 kan? Jadi 40 perkataan ni kamu darab dengan 4 juga, kamu akan dapat 160 perkataan. Kita katakan dua kadar ini adalah berkadaran sebab nombor digunakan untuk darab, dia adalah darab 4, bawah pun darab 4. Jadi, kadar pertama dengan kadar kedua adalah berkadaran. Contoh 7 dalam buku teks muka surat 85. Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Penyelesaian. Kita bulatkan maklumat yang diberikan oleh soalan. 10 biji kacang, jisim dia 17 gram. 30 biji kacang, dia ada 51 gram. Kamu boleh letak jisim di atas bahagi dengan biji sebab kita nak cari satu biji berapa gram. Jadi saya letak 17 gram per 10 biji untuk kadar yang pertama. Dia sama dengan 51 gram per 30 biji. Kalau di atas kamu letak gram, sini pun letak gram. Bawah tu letak biji. Okey, ini adalah satu kadaran. Untuk semak dia betul atau tidak, kamu boleh guna 10 darab 3 akan jadi 30. Jadi 17 darab 3 akan dapat 51. Jadi apa yang kamu tulis di sini adalah betul. Okey, kita tengok B. Jelajah lubang basikal. Video di Langkawi, bermula di Kedah dan berakhir di Melaka. Meliputi jarak sejauh 1180 km. Jarak ini ialah 23.6 cm pada sebuah petak dengan keadaan 1 cm mewakili 50 km. Penyelesaian. Okey, kita akan highlightkan maklumat yang ada dekat soalan. Ya. Dan 1 cm mewakili 50 km. Okey, di sini kita akan letak km di atas sebab kita nak tahu 1 cm tu berapa kilometer. Jadi, jawapan yang pertama 50 km per 1 cm. Ambil dari sini ya. Kita mula dengan yang paling kecil letak di depan. Kemudian jawapan dekat belakang, kita kena letak km di atas ikut yang depan. 1180 km per 23.6 cm. Ini jawapan untuk B. Contoh
Tulis satu keadaran bagi setiap situasi yang berikut. A. Jika Lily menjahit 3 buah anak patung dalam masa 5 jam, maka dia akan habis menjahit 12 buah anak patung yang sama dalam masa 20 jam. Penyelesaian. Langkah pertama, kamu bulatkan maklumat yang diberikan oleh soalan. Ini dalam masa 5 jam. 12 buah anak patung dalam 20 jam. Okey. Untuk cari ini, kita mau cari satu anak patung berapa jam untuk menjahit. Jadi saya akan letak jam di atas untuk bahagi dengan anak patung. Jadi 5 jam per 3 anak patung. Sama dengan yang dekat sini, 20 per 12 anak patung. Okey. Atas jam, sini pun jam. Baru dia adalah sama. Ini jawapan untuk A. Contoh. Tentukan sama ada setiap pasangan kuantiti berikut ialah suatu keadaran atau bukan. A. 26 kepada 10 dan 65 kepada 25. Di sini ada dua nisbah. Kita cuba permudahkan dia untuk melihat sama ada nisbah ini sama atau tidak. 26 boleh bahagi dengan 2, 10 bahagi dengan 2 juga. Jadi kamu akan dapat 13 per 5. 65 dan 25, digit belakangnya 5 jadi boleh bahagi dengan 5. Kamu akan dapat 13 per 5. Jawapan yang kamu dapat di sini, kedua-dua pecahan adalah sama. Jadi, 26 kepada 10 dan 65 kepada 25 ialah suatu keadaran. Latih diri 4.3 buku teks muka surat 85. 1. Tulis satu keadaran bagi setiap situasi yang berikut. A. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola berharga RM20. Penyelesaian. Kamu bulatkan maklumat yang ada dekat soalan. Ini ya. 3 biji bola RM5. Kemudian 12 biji bola RM20. Kita mau cari satu biji berapa harga. Jadi RM letak di atas. Bahagi dengan 3 biji. Sama dengan RM20 bahagi dengan 12 biji. Okey, ini jawapan untuk A. B. Tinggi 4 blok kayu yang disusun tegak ialah 24 cm apabila raju menyusun 13 blok kayu menegak. Tinggi susunan blok ialah 78 cm. Penyelesaian. Kamu bulatkan maklumat yang ada dekat soalan. Yang seterusnya, 13 blok kayu menegak 78 cm. Okey, kita mau cari satu blok kayu berapa cm. Jadi, cm letak di atas. Bahagi dengan 4 blok kayu. Sama dengan 78 cm. Bahagi dengan 13. Okey, ini jawapan untuk B. C. Terdapat 13 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas di Tadika Ria. Jika terdapat 65 orang murid lelaki di Tadika Ria, maka terdapat 75 orang murid perempuan. Okey, penyelesaian. Kamu bulatkan maklumat yang ada dekat soalan. Yang ni ya.
Ini adalah kadar yang pertama. Yang seterusnya, untuk tuliskan jawapannya, yang ini tak kisah lelaki letak di atas atau murid perempuan letak di atas. Saya mula dengan 13 orang murid lelaki per 15 orang murid perempuan. Sama dengan 65 orang murid lelaki per 75 orang murid perempuan. Ini adalah jawapan untuk C. B. Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Standard pembelajaran. Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Contoh 8 dalam buku teks muka surat 85. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Berapa kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam? Penyelesaian. Kita ada 3 kaedah untuk mencari jawapannya. Kaedah pertama ialah kaedah unitari. Kaedah kedua ialah kaedah kadaran. Kaedah ketiga ialah kaedah pendarapan silan. Kita tengok kaedah pertama. Untuk kaedah unitari, kamu kena carikan kos tenaga elektrik bagi 1 kilowatt jam. Jadi, langkah pertama, kamu tuliskan maklumat yang dekat soalan ni. 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Kamu catat dekat bawah. Seterusnya kita cari 1 kilowatt jam. Untuk cari 1 kilowatt jam, yang dua tadi ini kamu pindah ke kanan bahagikan dia. Jadi 43.6 sen bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 21.8 sen untuk 1 kilowatt jam. Sekarang nak cari penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam. Jadi, kamu guna 30 darab dengan 21.8. Kamu akan dapat 654 sen untuk kos tenaga elektrik bagi 30 kilowatt jam. Seterusnya kita pergi kepada kaedah kedua, kaedah kadaran. Untuk kaedah kadaran, kamu kena tuliskan, katakan kos tenaga elektrik bagi 30 kilowatt jam ialah X sen. Dia boleh wakil dengan mana-mana satu huruf A to Z, huruf kecil. Yang dekat sini dia guna X. Maka, kamu sudah belajar menulis kadaran kan? Kamu guna 43.6 sen di atas per 2 kilowatt per jam sebab kita nak cari 1 kilowatt tu berapa sen. Jadi, mesti bahagi dengan 2 kilowatt jam. Sama dengan, kita tidak tahu berapa sen kamu akan dapat untuk 30 kilowatt kan? Kilowatt jam. Jadi, kita wakil dengan X sen per 30 kilowatt jam. Kamu tengok nilai di sini ya. Kalau sini sen, sini pun sen. Ini kilowatt jam, ini pun kilowatt jam. Dekat sini, untuk cari, kita akan guna 30 bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 15. Jadi, kamu boleh katakan 2 untuk dapatkan 30 darab dengan 15. Ambil dari sini ya, darab dengan 15.
atas pun darab dengan 15. Jadi nilai X sama dengan 43.6 darab dengan 15. Kamu akan dapat 654 sen. Okay, ini jawapan untuk kaedah 2. Okay, penyelesaian untuk kaedah yang ketiga. Kita akan menggunakan kaedah pendarapan silan. Untuk kaedah pendarapan silan, kamu mesti wakilkan nilai yang mahu dicari itu dengan satu huruf. Katakan, dia nak cari berapa kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kWh. Jadi kamu tulis, katakan kos tenaga elektrik bagi kilowatt jam ialah X sen. Boleh wakil dengan mana-mana satu huruf kecil dari A to Z. Yang dekat sini dia wakil dengan X, maka kamu tulis dalam bentuk kadar, tapi kita tidak tulis nilai dia. Kita tulis 43.6 per 2 bahagi dengan 2 kWh sama dengan yang nak dicari itu tidak diketahui, kita wakil dengan nilai X per 30. Untuk pendarapan silang kita tidak tulis unit dia. Okey, kemudian kita mau darab bersilang. 43.6 darab dengan 30, kemudian 2 darab dengan X. Jadi kamu akan dapat 2 darab dengan X sama dengan 43.6 darab dengan 30. Kemudian nilai X dekat sebelah kiri sebab dia darab pindah ke kanan akan jadi bahagi dengan 2. Okey, bila kamu selesaikan dia, kamu akan dapat nilai X sama dengan 654. Untuk jawab soalan, maka kos penggunaan tenaga elektrik bagi 30 kWh ialah RM RM6.54. Macam mana kita dapat RM6.54? Sebab RM 1 sama dengan 100 sen. Jadi 654 sen nak tukarkan kepada RM, kita guna 654 bahagi dengan 100. Kamu akan dapat RM 6.54. Sebab bila bahagi, dia ada dua sifar di sini kan. Bergerak ke depan. Jadi 6.54. Okey, ini jawapan untuk kaedah pendarapan silang. Latih diri 4.3 di buku teks muka surat 86. 1. Terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rabbit yang menyertai suatu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Penyelesaian. Kamu mempunyai 3 kaedah untuk mencari jawapannya. Saya ajar kamu mencari menggunakan kaedah unitari. Okey. Kita boleh rujuk di sini. Dia mau cari bilangan pemain dalam 2 pasukan. Jadi saya akan letak pasukan di depan. 8 pasukan. Kamu ada 200 orang. Ambil dari sini ya. Untuk kaedah unitari, kamu kena cari satu pasukan sama dengan 200. 8 ni kamu pindah ke kanan jadi bahagi 8. Kamu akan dapat 25 orang. Seorang suruh cari 2 pasukan. Bilangan pemain dalam 2 pasukan. 2 pasukan sama dengan 25 darab 2. Kamu akan dapat 50 orang. Okey, ini jawapan yang kamu cari menggunakan kaedah unitari. Saya ajar juga kamu cari menggunakan
kaedah kadaran. Untuk kaedah kadaran, kamu kena tuliskan, katakan X ialah bilangan pemain dalam dua pasukan. Kamu ambil dari sini. X, kita tidak tahu berapa pemain dalam dua pasukan kan? Kamu wakil dengan nilai X. Tuliskan kadarnya 200 orang bahagi dengan 8 pasukan. Sebab kita nak cari satu pasukan berapa orang, jadi 200 orang letak di atas. Sama dengan kita tidak tahu bilangan pemain dalam dua pasukan. Okey, ini ialah kadaran yang kamu tulis. 8 pasukan jadi 2 pasukan. Berkurang kan? Jadi bahagi. Bahagi 4. 8 bahagi 4, kamu akan dapat 2. Atas pun bahagi dengan 4. X 200 bahagi dengan 4, kamu akan dapat 50 orang untuk 2 pasukan. Kamu boleh pilih salah satu kaedah untuk selesaikan soalan ini. Okey, saya ajar kamu cara untuk mencari jawapan menggunakan kaedah penerapan silang untuk soalan 1. Katakan X ialah bilangan pemain dalam dua pasukan. Kita ambil daripada ayat ini. Bilangan pemain dalam dua pasukan, kita tidak tahu nilai, kita wakil dengan X. Okey, untuk kaedah penerapan silang, cara menulisnya sama dengan kaedah kadaran. Tadi dekat kaedah kadaran, kita guna 200 orang bahagi dengan 8 pasukan kan? Sama dengan X bahagi dengan 2 pasukan. Cuma dekat kaedah penerapan silang ini, kita tidak tulis unit dah. Kemudian kamu darab bersilang. 8 darab dengan X sama dengan 200 darab 2. X, kamu akan dapat 400 darab pindah jadi bahagi 8. Kamu akan dapat 50 orang pemain. Okey, ini adalah jawapan yang kamu dapat daripada kaedah penerapan silang. Okey, 2. Dalam ujian segak, semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Andaikan Amir boleh melakukan senaman tekan tubi pada kadar yang sama. Penyelesaian. Yang dekat sini, saya akan cari menggunakan kaedah unitari. Dia bagi 60 kali dalam 3 minit. Berapa kali tekan tubi dalam masa 5 minit? Dia nak cari dalam minit kan? Jadi, saya akan guna 3 minit sama dengan 60 kali. Untuk kaedah unitari, kamu kena cari 1 minit. Jadi, 60 bahagi dengan 3 sama dengan 20 kali. 1 minit sama dengan 20 kali. Sekarang dia mau cari dalam 5 minit. 5 minit sama dengan 20 darab 5 sama dengan 100 kali. Okey, ini jawapan yang kamu cari menggunakan kaedah unitari. Seorang peladang menanam 3 pokok ciri per 0.5 meter persegi. Berapakah pokok ciri yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi? Penyelesaian.
Saya akan ajar kamu mencari menggunakan kaedah unitari. Okey. Kita bulatkan maklumat yang ada. 3 pokok 0.5 meter persegi, 85 meter persegi, berapa pokok ciri. Okey, kita tuliskan 0.5 meter persegi, dia ada 3 pokok. Saya letak meter persegi di depan sebab nanti kita mau cari 85 meter persegi itu berapa bilangan pokok ciri. Jadi, kita akan cari 1 meter persegi sama dengan 3 bahagi dengan 0.5. Kamu akan dapat jawapan 6 pokok. Untuk 85 meter persegi, kita akan guna 6 darab dengan 85. Kamu akan dapat jawapan 510 pokok ciri. Okey, ini jawapan untuk kaedah unitari. Untuk kaedah yang kedua, saya ajar kamu kaedah penerapan silang. Katakan X ialah bilangan pokok ciri yang boleh ditanam dalam kawasan seluas 85 meter persegi. Saya ambil dari ayat atasnya. Kamu wakilkan nilai yang tidak diketahui itu dengan nilai X. Okey, kita tuliskan 0.5 bahagi dengan 3 pokok sama dengan kawasan dia sekarang ialah 85 kan. Yang tidak diketahui adalah bilangan pokok ciri. Jadi kamu wakil dengan X. Kita guna penerapan silang 0.5x sama dengan 3 darab dengan 85. X sama dengan 3 darab dengan 85 bahagi dengan 0.5. Kalau kamu nak cari guna kalkulator, atas tu kamu mesti tekan guna kurungan. X, kamu akan dapat 510 pokok ciri. Okey, ini jawapan yang kamu akan dapat menggunakan kaedah penerapan silang. Selamat belajar. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Thank you.